Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi semua. Semua sihat ke hari ni? Sihat. Sihat. Okey, hari ni kita nak sambung pembelajaran kita dalam bab 5, iaitu rangkaian dalam teori graf. Sekejap ya, saya keluarkan saya punya laser. Okey, hari ni hasil pembelajaran kita, saya harap di akhir pembelajaran ini kamu semua boleh membanding beza graf terarah dan tak terarah dan graf pemberat dengan graf tak pemberat. Dengan sekurang-kurangnya kamu dapat menjawab soal 1/3 soalan yang saya akan berikan nanti. Okey, sekejap ya. Okey, pertama sekali kita akan tengok apa itu graf terarah dan graf tak terarah. Konsep dia senang je. Kalau graf terarah ni, graf terarah adalah graf dengan keadaan tepi. Ingat lagi tak tepi tu apa? Tepi tu ni ada bucu, garis yang menyambung antara dua bucu ni kita panggil sebagai tepi. Okey, kalau dia kata graf terarah adalah graf dengan keadaan tepi yang mengaitkan dua bucu ditanda dengan arah berkaitan. Maksudnya kalau graf terarah ni kat tepi dia ni, ni yang garis ni kita panggil tepi. Kalau dia terarah, maknanya dia ada anak panah. Tu je konsep dia. Kalau dia tak terarah, maksudnya tak ada anak panah, dia kosong. Tapi kalau ada anak panah, maksudnya dia adalah graf jenis terarah. Itu je dia punya konsep yang terarah dengan tak terarah. Okey, ada anak panah, terarah maksudnya. Kita ada kata kat sini, Raja 1 menunjukkan suatu graf mudah dan terarah. Mengikut arah anak panah yang ditanda, didapati bahawa bagi tepi AB, bucu A ialah bucu awal, bucu B adalah bucu akhir. Kenapa dia bucu awal? Sebab dia daripada A pergi ke B, anak panah dia. Daripada A pergi ke B. Maksudnya A ni adalah bucu awal, B tu adalah bucu akhir dia. Okey, kalau tepi BC pula, tepi BC, bucu C adalah bucu awal sebab dia daripada arah C pergi ke arah bucu B. Maksudnya bucu A ni adalah bucu awal dia, bucu B adalah bucu akhir. Okey, semua bucu dikaitkan dengan satu arah sahaja. Tengok ni, daripada bucu A pergi ke arah bucu B, daripada bucu C pergi ke arah bucu B, daripada bucu C pergi ke arah bucu A. Dia tak ada daripada bucu C ke bucu A, bucu A ke bucu C. Tak ada ya. Okey, ni Raja 2 ni menunjukkan graf terarah. Tengok ni, dia ada anak panah kat sini. Dia graf terarah, ada anak panah. Okey. Lepas tu dia kata yang mempunyai gelung. Gelung tu yang mana yang ni? Okey, yang ini gelung. Dan berbilang tepi. Berbilang tepi yang mana yang ni berbilang tepi kita? Okey, yang bentuk bulat macam ni berbilang tepi. Kalau yang bulat saja ni gelung. Okey, dia kata mengikut arah anak panah yang ditanda, didapati bahawa E4 kita adalah daripada P kepada R. Nampak ni dia punya tanda dia daripada P ke R. P ke R. Okey, kepada ialah bucu awal dia adalah P, bucu akhir dia adalah R. Kita dia kata P ialah bucu awal, R adalah bucu akhir sebab anak panah dia daripada P kepada R. Okey, kemudian E5 kita yang ni, E5 adalah titik R dan P. Jadi dia punya bucu awal adalah R sebab bermula daripada R pergi ke bucu akhir kita iaitu P kat sini. Okey, lepas tu E2 sini, E2 adalah QQ sebab dia gelung. Okey, bucu awal dia adalah Q, bucu akhir dia pun adalah Q. Kerana E2 merupakan sebuah gelung. Okey, kalau gelung tu dia keluar daripada dia, masuk pun kepada dia juga. Okey, sepatutnya anak panah dia macam ni. Konsep kat sini, kalau dia graf terarah, kamu cuma perlu tahu dia ada tanda anak panah. Kalau dia graf tak terarah, maksudnya tak ada anak panah. Okey, tu je dia punya konsep. Okey, jom kita tengok contoh ni. Beza antara graf terarah dan graf tak terarah. Okey, graf mudah. Graf mudah ni maksudnya dia tak ada gelung. Dia tak ada gelung, tak ada berbilang tepi. Graf mudah ni tak ada gelung. Tak ada gelung. Tak ada berbilang tepi.
Berbilang tepi tu apa? Berbilang tepi tu macam ni. Contohnya ada dua bucu, lepas tu dia ada ke sana satu, ke sini satu. Okey, daripada dua bucu tu. Lukisan saya. Kalau gelung ada satu bucu, lepas tu dia bulat. Ya, macam tu. Okey, yang ni gelung. Ni gelung, ni berbilang tepi. Okey, lepas tu dia kata kat sini kalau graf tak terarah. Kamu tengok ya, beza ni graf tak terarah. Ni graf terarah. Nampak tak beza dia? Beza dia cuma anak panah ni je. Kalau dia graf terarah, dia ada anak panah kat tepi dia. Kalau dia tak terarah, maksudnya tak ada anak panah. Okey, cuba kamu tengok sini set bucu dia. Set A, set B, set C, set D. Set bucu kita. Okey, kita nak tulis E. E tu adalah set pasangan bucu. Set pasangan bucu ni maksudnya daripada dua bucu ni kita ada apa? Kita ada AB. AB yang ni kita ada AC. AC yang ni kita ada BC. BC yang ni kita ada CD. Okey. Kemudian kita ada kat sini kalau graf terarah. Kalau graf terarah kamu kena ikut anak panah dia bila kamu nak tulis. Tengok ya, bucu dia sama A, B, C, D. Tapi cara tulis dia kamu kena ikut anak panah. Contohnya kan, anak panah yang pertama ni, tepi ni kamu kena tulis BA. BA. Kena ikut anak panah BA. Okey, kalau macam ni tak perlu ikut anak panah. Kamu boleh je tulis AB ke, BA ke, dia betul juga. Tengok dia penulisan kedudukan pasangan bucu adalah bebas. Kedua-dua pasangan bucu AB ataupun BA boleh mewakilkan tepi bagi AB ni. Kalau dia tak ada anak panah, kamu boleh tulis sebagai contoh E dia, kamu boleh tulis sebagai salah satu je lah. Kamu tulis AB pun betul, kamu tulis BA pun betul. Salah satu dia. Okey, tapi kalau dia ada anak panah, kalau dia anak panah macam ni kan, kalau macam ni anak panah dia, kamu kena tulis BA je yang betul. Kalau kamu tulis AB, dia salah dah. Sebab dia kena ikut anak panah. Tengok kat sini, penulisan kedudukan pasangan bucu adalah mengikut arah pada tepi. BA dan AB ialah pasangan bucu yang mewakili tepi yang berlainan. Sebab tu, kalau dia ada anak panah, kamu kena tulis dia ikut anak panah. Kamu tak boleh tulis dia tak ikut anak panah macam ni. Kalau macam ni tak apa, tulis AB boleh, BA pun boleh. Tapi kalau yang ni, jawapan BA sahaja yang betul. Kalau kamu tulis AB, dia jadi salah. Sebab anak panah dia bermula daripada B kepada A. Kalau ni tulis B, C. Sebab daripada B pergi ke C. Sebab dia tulis C kat sini, BC. Kemudian C kepada A. Sebab tu kat sini CA. Kemudian D kepada C. Okey, sebab tu dia tulis D, C kat sini. Jelas tak kelas yang ni? Ada tak sesuatu yang nak tanya apa-apa ke? Boleh ke yang ni? Kamu kena tengok ya, kalau tak ada anak panah, kamu boleh tulis sama ada AB ataupun BA. Kalau dia ada anak panah, kamu kena ikut. Anak panah dia mula daripada mana? Daripada B pergi ke A. Kalau kamu tulis dia A ke B, dia jadi salah. Okey, kalau anak panah dengan tak ada anak panah, tu beza dia. Okey, kalau kita nak tulis darjah dia, ingat lagi tak darjah? Okey, darjah ni macam mana? Okey, kamu tengok kat sini ya, DA. Maksudnya kamu duduk kat bucu A, kamu tengok daripada bucu A ni ada berapa tepi yang link dengan dia. Dia bergabung dengan dia ada 2, 1, 2. 1, 2 kat sini. Okey, duduk kat bucu B pula ada berapa? 1, 2. Sebab tu 2 kat sini. Okey, bucu C pula ada berapa? Sini ada banyak ni, ada 1, 2, 3. Sebab tu 3 kat sini. Okey, D. Duduk kat bucu D, ada berapa yang link dengan dia? Ada 1. Sebab tu 1 kat sini. Okey, kemudian kamu tambahkan semua jumlah dia. Okey, tambahkan. Sini kan, tambahkan 2, tambah 2, tambah 3, tambah 1. Dapatlah jumlah dia 8 kat sini. Okey. Kalau yang ni pula, yang ni. Kalau yang ni, dia ada D in dengan D out. Kalau D in ni maksudnya anak panah ni kita duduk kat bucu A ni. Kita duduk kat bucu A ni. Okay, daripada bucu A ni berapa anak panah yang masuk ke dia? Tengok ada anak panah yang masuk ke dia ni ada berapa? Ada 2 anak panah yang masuk ke A, ke bucu A. Tetap ada 2 kat sini. Sebab tu kat sini dia tulis 2. Okey, kalau out, out ni keluar.
Kalau keluar daripada bucu A ni, ada tak anak panah yang keluar daripada dia? Cuba tengok, ada tak anak panah yang keluar daripada dia? Tak ada. Sebab tu kat sini sifar. Okey? Kat sini tengok sifar. Sebab tu bila dia tambahkan darjah dia, keseluruhan dia, dia akan tambah DA dia. Darjah bagi bucu A dia akan tambah D in yang masuk tambah dengan D out yang keluar. Okey, jelas ke yang tu? D in ni maksudnya arrow yang masuk kat dia. D out tu arrow yang keluar. Saya tulis kat sini. Sekejap. Saya tulis dia kat sini. Kalau D in arrow yang masuk, anak panah masuk. Anak panah masuk. Okey, kalau D out, anak panah yang keluar. Anak panah keluar. Okey, satu masuk. Kat A ni ada dua masuk tapi tak ada yang keluar. Okey, tengok. Lepas tu kita akan kira dia punya darjah. Untuk A secara keseluruhannya kamu akan tambahkan D in tu tambah dengan D out. Okey, berapa masuk berapa keluar. Okey, contoh yang B pula. B, kita duduk kat bucu B. Sekejap saya padam dulu. Okey, kita duduk kat bucu B. Okey, kita tengok bucu B ni ada tak yang masuk? Tak ada yang masuk. Tak ada anak panah yang masuk. Sebab tu yang D in dia jadi sifar. Okey, yang keluar ada tak? Tengok ada yang keluar. Satu keluar pergi ke A. Satu lagi keluar pergi ke C. Sebab tu D out dia ada 2. Okey, jadi kita nak kira D in DB punya. DB adalah D in tambah D out, iaitu sama dengan sifar tambah 2. Dapat 2. Okey, kalau kita duduk pula kat bucu C. Okey, bucu C. Okey, bucu C ni ada tak yang masuk dengan dia? Ada tak arrow yang masuk ke dia? Ada 2. 1, 2. Sebab tu D in dia kita dapat 2 kat sini. Okey, ada tak yang keluar? Ada juga. Ada 1 yang keluar. Sebab tu D out dia sama dengan 1. Okey, jadi kita akan buat DC kita D in 2. Maksudnya 2 tambahkan dengan D out kita 1. Jadi kita akan dapat 3. Okey, kemudian D pula. Kita duduk pula kat bucu D. Okey, bucu D ada tak yang masuk? Tak ada. Tak ada anak panah yang masuk. Ada tak anak panah yang keluar? Ada yang ni. Iaitu keluar daripada bucu D pergi ke bucu C. Maknanya yang keluar ada 1. Sebab tu kita dapat DD kita, darjah bagi bucu D kita adalah sifar tambah 1, iaitu sama dengan 1. Jadi keseluruhannya kamu kena tambah. DV ni kamu kena tambah. DA kita berapa tadi? DA kita 2, iaitu 2 tambah sifar dapat 2, jadi 2. Tambahkan dengan 2 dah 4, tambahkan dengan 3 dah 7, tambahkan dengan 1 dapatlah 8 kat sini. Jelas tak kelas? Ada tak siapa-siapa yang nak tanya? Ada tak yang tak jelas? Okey, jom tengok contoh. Kalau dia graf yang mempunyai gelung dan berbilang tepi pula. Gelung dan berbilang tepi. Okey, gelung yang mana? Ini gelung. Okey, ini gelung. Berbilang tepi yang ni. Okey, yang ni. Beza juga kalau graf tak terarah, maksudnya dia tak ada anak panah. Kalau dia graf terarah, maksudnya ada anak panah kat sini. Itu je beza dia. Tak terarah, tak ada anak panah. Terarah, ada anak panah. Jadi tuliskan bucu kita. Bucu kita ada PQRST. PQRST. Okay, tuliskan ini adalah bucu. Saya punya ni. Okay, ini adalah bucu. Ini adalah tepi. Okey, tepi kita ada apa? Kita ada PT, yang ni PT. Kemudian kita ada PQ. Kemudian kita ada QR. Lepas tu QR lagi sebab berbilang tepi. Kemudian kita ada QS. ST. Kalau gelung adalah TT.
Okey, kalau berbilang tepi dia 2 kali QR QR sebab berbilang tepi. Kalau gelung dia akan TT. Sebab daripada gelung, daripada T, bucu T pergi ke bucu T. Okey, kalau yang terarah pula, kalau terarah kita kena ikut arah dia. Okey, arah yang pertama, kita tulis dulu bucu dia sama PQRST, senaraikan, V adalah set bucu. Tepi dia pula, tepi dia kena ikut anak panah. Okay, anak panah yang pertama adalah P kepada Q. P kepada Q. Jadi tuliskan PQ. Kemudian anak panah kedua adalah Q kepada R. QR. Okey, kemudian anak panah yang kedua ni RQ. Kamu tak boleh tulis QR dia macam atas ni. Sebab dia ada anak panah, kena ikut anak panah. Jadi yang ni adalah Q, RQ pergi ke sini pula, RQ ikut anak panah. Kemudian SQ pergi SQ. Lepas tu ada TS, pergi TS sini. Kemudian kita ada TP sini anak panah. Kemudian kita akan ada TT. TT ada anak panah sini. Okey, TT. Daripada T pergi ke T. Okey, dah senaraikan. Jom buat dia punya, cari darjah dia. Okey, darjah dia. Okey, yang atas ni dulu. Okey, pergi darjah yang bucu P. Tengok ada berapa tepi dia, ada 2. 1, 2. Jadi tuliskan 2 kat sini. Q pula, Q ada berapa? Q ada 1, 2, 3, 4. Tuliskan 4 kat sini. Okey, daripada bucu R pula, bucu R ada berapa? Ada 1, 2. Tepi yang link dengan bucu tu ada 2. Okey, kita pergi bucu S pula. Bucu S pun ada 2 tepi. Bucu T ada 4, iaitu 1, 2, 3, 4. Gelung kita kira 2 kali. Okey, sebab dia ada masuk, ada keluar. Sebab tu dia 2 kali. Jadi kamu akan tambahkan semua sekali. Okey, 2 tambah 4 tambah 2 tambah 2 tambah 4. Kamu tambahkan semua ni. Okey, tambahkan. Kamu akan dapat total dia 14 yang ni jawapan dia. Okey, ini ada keseluruhan dia. Keseluruhan darjah bagi setiap bucu. Okey. Okey, kalau yang ni pula, yang ni kena ikut berapa masuk, berapa keluar. Okey, darjah yang pertama D in. In masuk. Maksudnya daripada P ni kita tengok ada berapa anak panah yang masuk kepada dia. Ada 1 je. Okey, jadi tuliskan 1. Okey, ada berapa yang keluar? Ada 1 juga, iaitu daripada bucu P pergi ke bucu Q. Jadi tuliskan 1 kat sini. Okey, kemudian tengok pula, kita pergi pula ke bucu Q. Okey, kalau kita duduk kat bucu Q, okey, ada berapa yang masuk kelas daripada bucu Q? Boleh tak bagi tahu saya? Ada berapa yang masuk? Anak panah yang masuk ke bucu Q, ada berapa? Boleh tak kamu tuliskan kat chat ada berapa bucu yang masuk ke Q ni? Ada berapa anak panah yang masuk ke bucu Q? Cuba tengok ada berapa tu kat situ. Boleh tak bagi tahu saya? Kita duduk kat bucu Q. Okay, cuba tengok berapa anak panah yang masuk. Ada 1, ada 2, ada 3. Jadi kita pun tulis 3 kat sini. Okay, ada berapa yang keluar? Ada 1 yang keluar. Keluar pergi ke bucu R. Ada 1 kat sini. Okay. Kemudian kita duduk pula ke bucu R. Okay, bucu R. Okay, bucu R cuba tengok ada berapa yang ada berapa yang masuk ke bucu R? Ada 1. Ada berapa yang keluar? Ada 1 juga. Okey. Jadi kat sini sebab tu ditulis kat sini 1, 1. Kemudian kita duduk pula ke bucu S. Okey, bucu S ada berapa yang keluar? Berapa yang masuk? Ada 1. Okey, berapa yang keluar? Ada 1 juga. Okey, ada 1 masuk, 1 keluar. Okey, kemudian kita duduk kat bucu bucu T. Okey, bucu T ni dia special sebab dia adalah gelung. Okey, bila kamu duduk kat bucu T, okay, cuba tengok ada berapa yang masuk. Dia mesti ada 1 yang masuk kat sini. Okey, 1 yang masuk untuk bucu T. Okey, berapa yang keluar? Ada 1, 2. Kalau gelung dia ada 2, maksudnya ada yang masuk, ada yang keluar. Okey, ada yang masuk, ada yang keluar.
Sebab tu kat sini bucu T ni dia gelung. Bila gelung ni darjah dia ada dua. Dua sebab dia ada masuk, ada yang keluar. Ni masuk, ini keluar daripada bucu dia. Okey, sebab tu kita kira kat sini gelung tu yang in ada satu, yang out ada tiga, iaitu 1, 2, 3 kat sini. Okey, yang untuk di out ni. Sebab tu 3 kat sini. Okey, jadi kamu kena totalkan semua ni sekali, tambahkan, kamu akan dapat 14. 1 tambah 1, macam ni dia macam ni sebenarnya. DP, DP kita in tambah out, iaitu 2. Okey, lepas tu DQ, saya tulis kat sini ya. DQ, alamak. Okey, DQ pun sama, 3 tambah 1. 3 tambah 1 dapat 4. Okey, DR pula. DR sama dengan 1 tambah 1. 1 tambah 1 dapat 2. DS pula. DS sama dengan 1 tambah 1 juga, dapat 2. Okey, DT. DT kita ada 1 tambah 3. Dia di in tambah dengan di out formula dia. Saya tulis kat sini. D apa kat sini adalah sama dengan D in tambah D out. Macam ni saya nak tulis ni. Kita cukup ruang. D out. Okey. Dapat kat sini 4. Jadi bila kamu tambahkan semua tu, 2 tambah 4 6 tambah 2 8 tambah 8 tambah 2 10 tambah 4 14. Sebab tu dapat 14 kat sini. Jelas tak kelas ini? Ada tak apa-apa nak tanya? Boleh ke yang ni? Sebelum saya teruskan, boleh tak kelas? Senyap je semua ni. Boleh ke tak? Boleh. Boleh ya? Okey. Faham ya yang ni? Saya harap tak ada masalah ya. Yang ni senang je. Kamu kena tengok betul-betul. Okey, jom kita tengok contoh dia. Okey, lukiskan gambar terarah. Lukiskan graf terarah mengikut maklumat yang diberi. Ni maklumat dia. Apa maklumat yang kita ada kat sini? Mana pen saya dah hilang. Okey. Okey, apa maklumat yang kita ada kat sini? V ni ingat. Setkan dalam kepala siap-siap. V ni bucu. Okey. E ni tepi. Tepi. Okey, jadi bucu kita ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bucu kita ada 6. Jadi kita keluarkan bucu kita. Bucu kita ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, tengokkan pasangan bucu. Pasangan bucu ni sama dengan tepi. Tepi. Okey, pasangan bucu yang dibagi adalah PQ. PQ, PR, RQ, RS, SR, SQ, ST. Jadi kamu senaraikan dulu. Sebabkan dia graf terarah, maksudnya dia ada arah. Ni tepi dia ni ada arah. Kalau macam ni, arah dia macam mana? Arah dia daripada P pergi ke Q. Tengok dia, arah dia P ke Q. Okey, yang ni arah ke P ke R. P ke R. Ni arah R ke Q. R ke Q. Ni arah daripada bucu S pergi ke bucu R. Bucu S pergi ke bucu Q. Bucu S pergi ke bucu P. Jadi macam mana nak lukis tu? Okey, tentukan daripada sini kamu tahu. Daripada bucu Q kita ada daripada bucu P kita ada dua arah. Iaitu satu dia akan pergi ke Q, satu dia akan pergi ke R. Okey, daripada bucu R akan pergi satu arah je, iaitu dia akan pergi ke bucu, satu tepi daripada bucu R akan pergi ke bucu Q. Okey, daripada S, daripada bucu S ni ada 3. Iaitu satu akan pergi R, satu akan pergi Q, satu akan pergi T. Jadi lukisan kita macam mana? Lukisan kita akan jadi macam ni. Okey, kamu akan tentukan dulu kita punya bucu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 bucu. Jadi kamu pun susun 6 bucu. Lepas tu dia mesti ikut arah dia. Okey, daripada P ke Q. Tengok ni, P pergi ke Q. Tengok dia ada anak panah ni. Menunjukkan daripada P pergi ke Q. Kemudian kita ada P pergi ke R. Tengok anak panah dia. P ke R. Kemudian daripada R ke Q. R ke Q. Ada anak panah juga. Menunjukkan daripada R pergi ke Q. Kemudian S ke R. Tengok S ke R. Yang ni S ke R.
Kemudian kita ada S ke Q, anak panah sini, dan S ke T. Macam tu je nak lukis dia. Okey? Contoh yang pertama. Contoh yang kedua. Dia kata mempunyai satu gelung. Okey, satu gelung pada bucu Q. Okey, satu bucu Q ni ada satu gelung. Lepas tu kad RS adalah berbilang tepi. Okey, dengan keadaan ni dia bagi kamu, dia tak bagi tahu kamu dia pergi mana, cuba dia bagi tahu kamu daripada bucu ni, daripada bucu P ni berapa yang masuk, berapa yang keluar. Macam tu. Contohnya kan kamu kena buat macam ni. Okay, pertama sekali kamu kena tentukan berapa bucu dia. Ada P, Q, R, S. Ada 4 bucu. Okey, kemudian kamu tengok. Dia kata RS ni berbilang tepi. Kalau berbilang tepi, lukisan dia akan jadi macam ni. Okey, sebab ni berbilang tepi. Berbilang tepi. Kemudian dia kata kat bucu Q tu ada satu gelung. Ni ada satu gelung. Okey. Jadi kamu kena daripada sini, kamu akan tengok ya, daripada sini. Okey, kita tengok dulu Q kita. Okay, Q kita ni ada satu yang masuk. Kalau gelung mesti ada satu yang masuk, satu yang keluar. Jadi kat sini akan tinggal 2, sini akan tinggal 1 je. Sebab satu ni dah jadi gelung. Okey, kemudian yang ni pun sama. Yang ni akan jadi daripada R ni akan satu masuk, satu keluar. Jadi R ni yang masuk tak ada kat sini, dia cakap. Okey, kat sini tak ada masuk, maksudnya tak ada arah yang masuk ke R. Sebab arah yang masuk ke R ni sifar, dia cakap. Kat sini maklumat diberi. Tapi dia kata keluar tu ada 3. Maksudnya kat sini mesti dah 2. Keluar kat sini 1, kejap. Ada 1, 2 yang keluar daripada bucu R. Jadi kat sini dah tinggal 3 tolak 2, tinggal 1 je. Okey, sebab dia kata tak ada yang masuk. Maknanya ni baki yang tinggal. Okay, daripada baki yang tinggal ni kamu akan sambunglah dia punya lukisan. Okey, yang ni kita dah ambil tadi. Ini dah, ini pun dah. Jadi baki yang tinggal, okey, daripada P kena berapa? Ada satu masuk, ada satu keluar. Tengok dia buat. Satu masuk, ni masuk, satu lagi keluar. Selesai P kita. Satu masuk, satu keluar. Okey, daripada Q. Q gelung dah selesai. Selain gelung ada 2 yang masuk. Okey, 2 yang masuk, 1, 2 yang masuk daripada bucu Q selain gelung ni. Lepas tu dia kata ada satu yang keluar. Keluar ni satu ni. Yang keluar daripada bucu Q. Dia macam kebat sikit yang ni. Kamu kena fikir sikit. Okey, baru yang ni selesai. Kemudian yang R ni tak ada yang masuk. Okey, tak ada yang masuk, tapi ada satu yang keluar selain berbilang tepi ni. Yang ni yang keluar selain berbilang tepi. Okey, kalau S ada 3 yang masuk, iaitu 1, 2, 3. 1, 2, 3 yang masuk. Lepas tu ada satu yang keluar, iaitu yang ini. Okey, bila kamu dah habis lukis, kamu boleh cek balik. Tengok ya, saya tunjuk contoh. Okey, bila kamu dah habis lukis, kamu dah siap dah graf kamu ni. Kamu nak tengok, betul ke tak lukisan ni? Salah ke betul agak-agak ni? Dia patutnya ada anak panah je sini. Sekejap. Saya betulkan ada anak panah sini. Okey. Okey, kamu boleh cek balik. Betul ke saya buat ni? Okey, duduk kat bucu P. Okey, bucu P kena ada berapa? Satu masuk. Okey, ada satu masuk. Okey. Lepas tu dia kata satu keluar. Okey, satu keluar. Okey. Okey, satu keluar ke Q, satu ni masuk daripada S. Okey, selesai. Betul dah. Untuk bucu Q. Bucu P. Okey, kalau bucu Q pula. Okey, bucu Q kena ada 3 yang masuk. Okey, ada 1, 2, 3 yang masuk. Okey, 3 yang masuk. Okey, lepas tu dia kata ada 2 yang keluar. Okey, 2 yang keluar adalah 1, 2. Okey, cukup tak? Cukup. Okey, lengkap Q. Kita punya bucu Q. Okey, bucu R pula untuk kamu semak balik ya. Okey, kalau bucu R, bucu R dia kata kena tak ada yang masuk. Okey, tak ada yang masuk daripada bucu R ni, tak ada anak panah yang masuk. Berapa anak panah yang keluar? Kena ada 3. 1, 2, 3. Keluar ke Q1, keluar ke S ada 2. Okey, lengkap. Betul dah maklumat dia.
Okey, daripada S pula. Okey, daripada bucu S. Okey, ada berapa yang masuk? Kena ada 3 yang masuk, iaitu 1, 2, 3 yang masuk. Berapa yang keluar? Ada 1 yang keluar, iaitu yang ni, yang keluar. Okey, bila kamu cek semua, dah betul dah ni, menjawab kepada maklumat yang diberi. Okey, betul kamu punya graf ni. Okey, kamu kena buat dulu, lepas tu cek balik. Okey, jelas ke kelas yang ni? Yang ni agak susah sikit lah, kamu kena berfikir sikit yang ni. Okey, saya kena betulkan yang ni ada anak panah. Sebab dia graf tak arah. Boleh ke kelas yang ni? Ada tak sesiapa yang nak tanya? Boleh ke? Ada ke yang nak masuk? Boleh ya? Saya harap tak ada masalah yang ni. Okey, contoh yang kedua, dia kata lukiskan graf terarah mengikut maklumat yang diberi. Seterusnya, nyatakan darjah bagi setiap bucu dan bilangan darjahnya. Okey, bucu kita ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, ada 6 bucu. Jadi, keluarkan 6 bucu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, labelkan bucu kita iaitu A, B, C, D, E, F. A, B, C, D, E, F. Labelkan. Kemudian ikutkan pasangan bucu ni. Tepi atau pasangan bucu ni. Okey, dari A ke D. Sebab dia kata graf terarah. Maksudnya dia ada arah. Okey. Jadi pada A ke D. A ke D. Okey, anak panah dia. Kemudian D ke B. D ke B. Okey, kemudian A ke B. A ke B. Sebab ni kita punya berbilang tepi. Kalau dia berulang macam ni, maksudnya dia adalah berbilang tepi. Berbilang tepi. Berbilang tepi ni dia akan melengkung. Berbilang tepi. Okey, jadi A ke B 1, B ke A 1. Tengok ni, anak panah dia berbeza. Okey, A ke B, lepas tu B ke A. Kemudian E ke D, E ke D, B ke C, B ke C, D ke D. D ni adalah gelung. Sebab tu dia bulat. Dia gelung. Okey, kalau dia tulis D, D, ulang-ulang dia punya koordinat dia, maksudnya dia adalah gelung. Jadi saya tulis ya. Gelung. Kemudian kita ada E ke E. E ke E. Okey, siap kita punya graf. Okey, kena ikut anak panah sebab dia kata dia suruh kita lukis graf terarah. Maksudnya kamu kena ikut susunan dia. Dia ada arah. Okey, contoh yang kedua dia suruh kira pula darjah dia. Okey, macam mana nak kira darjah? Okey, daripada bucu yang pertama kamu tengok ada berapa yang masuk dalam bucu A. Yang masuk dalam bucu A ada 1, 2. Sebab tu yang masuk ni 2. Okey, berapa yang keluar? 1, 2. Yang keluar daripada bucu A, dia pergi bucu D, satu lagi pergi bucu B. So yang keluar ada 2. Okey, kalau bucu B pula, kita duduk kat bucu B. Okey, daripada bucu B ada berapa yang masuk? Ada berapa yang masuk? Ada 1, 2. Okey, ada berapa yang keluar? Ada 2 juga. 1, 2 kat sini. Okey, 2 masuk, 2 keluar. Okey, kalau bucu C, okey, bucu C pula, ya Allah. Okey, bucu C pula ada berapa yang masuk? Ada 1 yang masuk. Okey, ni ada 1 masuk. Ada tak yang keluar? Tak ada. Sebab tu D out kita 0. D in kita 1. Ada 1 masuk tapi tak ada yang keluar daripada bucu C. Okey, kalau bucu D pula. Okey, kita duduk kat bucu D. Okey, bucu D ada berapa yang masuk? Ada 1, 2, 3 yang masuk. Okey. Okey, ada berapa yang keluar? Yang keluar ada 2, iaitu 1 yang keluar, 2 kat sini. Okey, sebab daripada gelung, gelung dia ada 2, 1 keluar, 1 keluar, 1 keluar, 1 masuk ke dia. Okey, gelung ni. Saya punya lukisan buruk. Sekejap saya lukis elok sikit. Okey, 1 yang keluar, dia ada 2. Kamu kena set kalau gelung dia ada 2 darjah dia. 1 keluar, 1 masuk. Okey. Sebab tu kat sini dikira D kita ni ada 2. 1 keluar, 1 masuk. Okey, kemudian kita ada duduk pula kat bucu E. Okey, bucu E ada berapa yang masuk? Tak ada yang masuk kat dia. Okey, ada berapa yang keluar? Ada 2, iaitu keluar ke A 1, keluar ke D yang kedua.
Okey, sebab tu 2 kat sini. Jadi kamu kena tambahkan semua sekali ni, kamu akan dapatlah jawapan dia 16. Tambahkan macam mana? Okey, 2. Ya, 2 ni tambah 2 ni 4. 4 tambah lagi 2, 6. 8. 8, 9. 9 tambah 3, 12. 12 tambah 2, 15. 15, terlajak ke saya kira. 2, 4, 6, 8. 8, 9. 9 tambah 3, 12. 12, 14. 14 tambah 2, 16. Dapat 16 kat sini. Jelas tak kelas yang ni? Ada tak sesiapa yang nak tanya? Kalau graf pemberat ni kelas, graf pemberat dengan tak pemberat ni senang je. Okey, kalau tadi kita tengok graf terarah dengan graf tak terarah kan. Okey, kalau graf pemberat dengan tak pemberat ni, kat tepi dia tu ada nilai. Tengok ya, dia kata kat sini kalau graf pemberat berpemberat, kita ada graf dia punya jenis graf, ada graf terarah dengan graf tak terarah. Lepas tu tepi dia tu macam ni kan, 2 bucu. Lepas tu kat tengah-tengah ni ada tepi. Okey, kalau dia graf pemberat, maksudnya tepi dia ni ada nilai. Dia ada nilai. Okey, dia ada nilai. Lepas tu dia punya contohnya, tepi dia ni ada jarak di antara 2 bandar, masa yang dia ambil bagi satu gerakan, nilai arus suatu liter elektrik dan kos dan sebagainya. Kalau graf tak pemberat, dia ada jenis graf juga, dia ada graf terarah dengan graf tak terarah. Kalau graf tak pemberat ni, dia tak ada nilai tepi dia. Okey, tepi dia tak ada nilai. Tepi ni mengaitkan maklumat peta alir, peta pokok, peta buih, hierarki jawatan dalam carta organisasi. Okey, contoh graf terarah dan berpemberat. Okey, lukiskan graf terarah dan graf berpemberat. Sekejap ya, lukiskan graf terarah, graf pemberat. Kalau graf terarah maksudnya ada anak panah. Okey, kalau graf ni pemberat maksudnya ada nilai. Okey, jadi macam mana nak lukis? Okey, tentukan ada berapa kita punya bucu. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Okey, ada 5 bucu. 1, 2, 3, 4, 5. Okey, senaraikan bucu kita ada A, B, C, D, E. Lepas tu dia cakap, dia suruh kita lukis graf terarah. Maksudnya ada arah. Okey, arah yang pertama adalah bucu A ke bucu B. Okey, bucu A ke bucu B. Okey, daripada bucu A ke bucu B. Okey, berapa dia punya pemberat? Pemberat dia ada 4. Maksudnya nilai dia 4 kat sini. Tepi dia ni kamu kena tulis nilai pemberat dia. Kalau pemberat maksudnya ada nilai. Kalau tak berpemberat maksudnya tak ada nilai. Kalau graf terarah maksudnya ada anak panah. Graf tak terarah tak ada anak panah. Itu je konsep dia. Okey, kemudian arah yang kedua adalah daripada bucu A ke bucu C. Berapa dia punya pemberat? 3. Letakkan 3 kat sini. Okey, kemudiannya daripada arah B ke daripada bucu B ke bucu C, berapa dia punya pemberat? 5. Letakkan 5. Okey, kemudian daripada arah C ke D, berapa pemberat dia? Ada 3. Letakkan 3. Daripada D ke E, mana D? D ke E, berapa pemberat dia? Ada 1. Letakkan 1. Okey, daripada E ke B, berapa pemberat dia? 2. Letakkan 2. Macam tu je. Okey, graf terarah dengan graf berpemberat. Ada arah, ada nilai, ada pemberat dia. Okey, contoh yang terakhir. Raja di sebelah menunjukkan pilihan laluan sahala Izarul untuk menjalankan latihan larian. Okey, bucu V1 V1 ialah tempat bermula. Dan bucu V5 adalah tempat terakhir sebelum dia balik ke rumah. Jadi dia kata tentukan jarak laluan sahala terpendek daripada V1 ke V5. Okay, kita daripada V1 kita nak pergi V5. Laluan terpendek kita kena ikut mana? Nak ikut V3, V4, V5 ke nak ikut V2 ke V5? Yang ni kamu kena kira. Okay, saya cuba yang pertama. Okay, kita cuba dulu. Kalau kita lalu daripada V1 ke V2, V1 ke V2, daripada V2 ke V5. Okay, cuba ya. V1 pergi ke V2, kemudian pergi ke
V5. Maksudnya arah dia daripada mana? Kamu kena tambah V1 ke V2 600 meter, tambahkan dengan V2 ke V5 iaitu 500 meter. Akan dapat 1100 meter. Okey, kamu akan dapat 1100 meter. Terpendek ke ni? Tak pasti lagi. Okey, cuba yang kedua pula. Kalau V1 ke V3, V3 ke V4, V4 ke V5. Terpendek ke tak? Okey, kita cuba ya. Kalau V1 ke V3, kemudian ke V4, kemudian ke V5. Dapat berapa? Okey, kita tengok V1 ke V3. Okey, V1 ke V3 adalah 500 meter. Tambahkan V3 ke V4 500 meter juga. Okey, tambahkan Okey, tambahkan dah tak keluar dah. Sekejap ya. Okey, tambahkan V4 ke V5. 500 lagi. So kita akan dapat 1500. 1500 meter. Terpendek ke ni? Yang mana lagi pendek? Yang ni ke yang ni? Mestilah laluan yang ni lagi pendek sebab ini adalah 1100 meter. Yang ni 1500. Dia nak laluan yang terpendek. Jadi kita akan pilih laluan daripada V1 pergi ke V2 dan pergi ke V5. Okay, V1 ke V2 kemudian ke V5. Laluan yang terpendek. Jadi pada sini 1100 meter. Nak tukarkan kepada kilometer, nak buat macam mana? Kena bahagi 1000. Kalau tak tukar pun tak apa, kamu bagi je jawapan dalam meter sebab dia tak minta. Kalau dia minta, kena tukar. Okey, kalau nak tukar 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Okey, jadi kalau nak tukar, kamu kena bahagi 1100 meter bahagikan dengan 1000, kamu akan dapat 1.1 kilometer. Macam tu. Betul ke? Sekejap saya tengok. Okey, kamu akan dapat macam ni. Untuk tukar dalam kilometer, tak tukar pun tak apa. Okey, contoh yang kedua dia kata jarak laluan sehala terpanjang. Tadi terpendek. Sekarang terpanjang. Okey, tadi kita dah tahu kalau kita ikut kalau kita ikut sini V1, V2 ke V5 adalah terpendek. Kalau kita ikut ke sini, kita dah kira tadi, kita akan dapat kalau V1 pergi ke V3, pergi ke V4, pergi ke V5, V5, kita akan dapat berapa tadi ya? Saya kira 1500 meter. Okey, sekarang kita nak pergi laluan yang terpanjang. Yang ni dah tak nak dah sebab yang ni terpendek. Okey, laluan seterusnya kita akan cek kalau daripada V1 pergi ke V2, kemudian pergi ke V3, kemudian pergi ke V4, pergi ke V5. Ni kamu kena tercuba satu-satu. Okey, kalau V1 pergi ke V2, kemudian pergi ke V3, kemudian pergi pula ke V4. Pergi pula ke V5. Dia nak laluan terpanjang. Okey, kalau V1 ke V2 600 meter. Okey, V2 ke V3 900 meter, tambahkan. Okey, V3 ke V4. V3 ke V4 500. Kemudian tambahkan V4 ke V5 iaitu 500 juga. Ni 600 tambah 900 tambah 500 tambah 500. Okey, jadi akan dapat berapa? Kita tekan kalkulator. 600 tambah 900 tambah 500 tambah 500 lagi. Kamu akan dapat 2500 meter. Cukup panjang ke ni? Ada tak laluan lain? Ada tak laluan lain lagi? Ada lagi satu laluan. Laluan apa tu? Jom cek. Okey, jom cek lagi satu. Yang last sekali laluan dia kita boleh cuba adalah V1 ke V2, V2 ke V4, V4 ke V5. Okey, kita ada laluan lagi satu, V1 ke V2, V2 ke
V4, V4 ke V5. Okey, jom kita cek. Kalau V1 ke V2 600 meter tambahkan dengan 800 meter iaitu V2 ke V4. Okey, tambahkan dengan V4 ke V5 500 meter. Jadi kita akan dapat 600 tambah 800 tambah 500, kita akan dapat 1900 meter. Jadi pada 1500, 2500, 1900 yang mana yang paling panjang? Laluan ini yang paling panjang sekali iaitu 2500. Jadi kita akan pilih laluan daripada V. Saya dah contoh dah. V kepada V2, V1, V1 kepada V2, V2 kepada V3, V3 kepada V4, V4 kepada V5. Itu laluan dia akan dapat 2500 meter. Okey, tu bahagikan dengan 1000 untuk tukar dalam kilometer. Tak tukar pun tak apa. Okey? Last sekali. Dia kata carikan bucu-bucu yang perlu dilalui jika jarak larian sahala adalah di antara 1.4 km ke 2.1 km. Okey, tadi kita tengok, kita dah kira tadi kan. Tadi kita kira ni baru 1.1 km. Maknanya laluan daripada V1, V2, V5 ni dah cancel out sebab tak cukup syarat. Syarat dia mesti 1.4 hingga 2.1. Maknanya laluan V1, V2, V5 ni dah cancel. Maknanya kita tak akan tengok dah. Yang ni tak nak tengok dah. V2, V1, V2, V5 dah cancel, tak boleh. Kemudian laluan yang seterusnya yang tak boleh adalah laluan V1, V2, V3, V4, V5. Sebab terlalu panjang, 2.5. Dia nak 2.1 je. Maknanya yang boleh yang mana? Yang kita dah kira tadi. Iaitu ini V1, V2, V3, V4, V5 iaitu 1.5. 1500 iaitu sama dengan 1.5 meter. Lagi satu laluan yang kedua yang boleh adalah yang ini iaitu V1, V2, V4, V5 sebab dia adalah 1900 bersamaan dengan 1.9 kilometer. Yang ni bersamaan dengan 1.5 kilometer. Tengok ni laluan dia akan dapat V1, V3, V4, V5. Tengok sama tak yang tadi V1, V3, V4, V5 dan laluan V1, V2, V4 dan V5. Lagi satu laluan dia V1, V2, V4, V5. Sebab yang ni kita dah kira tadi iaitu dia berapa tadi V1, V2. Dia 1.5 kilometer. Yang ni kita kira tadi dia adalah 1.9. Betul ke 1.9? 1.9 kilometer. Sebab tu ini laluan yang boleh sebab dia di antara 1.4 hingga 2.1 kilometer. Itu saja kelas tentang hari ni. Lama pula kelas kita ya. Ni kerja rumah. Saya dah ajar dah sampai habis. Maknanya kamu bolehlah buat kerja rumah tu sampai habis. Buat kelas nombor 1 sehingga nombor 3. Takat gambar siap-siap. Kerja rumah ni saya pun nak takat gambar. Senang saya nak masuk dalam grup. Okey, takat gambar siap-siap. Lepas tu buat. Nanti dah siap tolong hantar kat saya. Okey, itu saja kelas untuk hari ni. Terima kasih. Assalamualaikum.